Subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah, setinggi-tinggi syukur pada Allah Subhanahu wa taala, izin dan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama di Masjid Al-Mu'minun. Okay, semoga Allah Subhanahu wa taala limpah ruahkan rahmat kasih sayangnya kepada semua kita yang bersama-sama dalam majlis ilmu pada petang ini, insya-Allah. Sahabat-sahabat muslimin muslimat yang dirahmati Allah dalam talian ataupun yang hadir pada petang ini di Masjid Al-Mu'minun, kita membedah buku Angan-angan ke Firdausi sampai kepada bab setia pada pasangan. Okey, setia pada pasangan. Okey, perlu diingat bahawa cerita dalam buku ini adalah mengulang-ulang apa yang kita baca dalam buku Bidadari di Pintu Firdausi, hasil penghayatan Ustazah Zai sendiri tentang kematian seorang yang kita cemburui, wanita masih muda tetapi semoga disyurgakan oleh Allah kerana terasa nampak tua amalannya walaupun dalam usia muda. Jadi muslimin muslimat dirahmati Allah, kita ini pelbagai usia mendengar majlis ilmu. Di manakah tahap kita? Okay, kalau kita kata kita nak mati dalam keadaan husnul khatimah, apa pesanan-pesanan Allah dalam Quran, pesanannya Nabi SAW yang kalau kita senaraikan satu persatu telah kita lakukan, telah kita perbuat. Dah buat pula ada tapisan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita nak kata satu amal yang diterima oleh Allah hanyalah amalan yang benar-benar ikhlas kita persembahkan kepada Allah. Maka terkadang yang kita buat sekejap, sikit tu muslimat dirahmati Allah, sukar untuk kita paksa diri kita, untuk kita latih diri kita mendapat keikhlasan. Okay, jadi yang hari-hari inilah yang memang tugasan sebagai isteri, menghadap wajah yang sama, kan, itulah kadang-kadang muslimat dirahmati Allah, macam mana nak dapat setia pada pasangan tu. Sebab tu Ustazah nukilkan dalam buku ini membaca buku Bidadari di Pintu Firdausi amat terkesan dengan luahan hati sang suami. Suami dia bercerita. Okay, saya suka sebut part yang ini di mana-mana bahagian. Diceritakan saat-saat akhir perpisahan dengan isterinya, dia sudah terasa lain macam. Kan, rupa-rupanya itu adalah perpisahan yang terakhir. Rasa sayu hendak berpisah. Lalu setelah berpisah di kompleks tabung haji Kelana Jaya, tak jauh dengan tempat kita berkuliah ni, dia mengambil keputusan menghantar anak-anak di rumah adiknya. Dan dia keluar semula, tanpa sedar dia mengikori bas yang membawa isterinya dan para jemaah haji pada hari itu ke KLIA. Sebab kita ingat kan cara orang dulu nak pergi haji beberapa tahun kebelakangan ni je yang kita tak berkumpul di Kelana Jaya. Okay, jadi mereka berkumpul di Kelana Jaya untuk dibawa jemaah haji tu ke KLIA, muslimat dirahmati Allah. Keluarga tak boleh ikut dah. Okay, keluarga berpisah di Kelana Jaya. Kan macam tu juga dulu saya berpisah di Kelana Jaya. Tapi sang suami ni dia mengikori belakang bas. Anak-anak semua tinggal di rumah adik. Mengikori belakang bas, kan, dia menghubungi isterinya melalui telefon WhatsApp. Katanya entah kenapa perasaannya seperti orang yang sedang angau bercinta. Dia cakap, ya, padahal dia tahu isteri tu nak buat ibadah. Biar tidak dapat melihat wajah isterinya, dia dapat mengikori bas yang membawa isterinya pun sudah cukup membahagiakan. Itu namanya angau. Betul muslimat dirahmati Allah? Kan betul lah Ustazah, kita semua pernah muda Ustazah, macam tu lah angau. Tak dapat tengok tuan badan, dapat tengok motor yang dia pakai pun dah okey dah. Macam ada pengalaman je, macam tu kan muslimat. Tak dapat tengok orangnya, dapat tengok bumbung rumahnya pun jadilah macam tu kan. Tu dulu-dululah. Jadi mak-mak, ayah-ayah yang dirahmati Allah, bila nampak anak-anak muda kita hari ni, tu angau biasalah tu.
Kan kita dah kenal dah, kan makan dah tak kenyang, mandi tak basah, semua tu bohong sebenarnya kan. Tapi itulah bahasa orang Melayu kita. Macam mana boleh mandi tak basah, makan tak kenyang? Kan dah bertambah-tambah berpinggan-pinggan, mustahil tak kenyang. Ni jin ke apa ni kan? Manusia mesti kenyang. Jadi jawapan nak ceritanya itulah angau. Rupa-rupanya naluri kasih daripada hati seorang suami. Perpisahan itu tidak akan kembali lagi. Sahabat-sahabat muslimin muslimat, kita semua tak semua kita mempunyai rasa yang begitu. Ada orang yang menceritakan kepada kita, saya tak sangka Kak, malam tadi bergaduh dengan suami, tiba-tiba pagi ni dah meninggal dah. Itu sebab nak gaduh lebih-lebih macam takut juga dah tua-tua ni, muslimat dirahmati Allah. Maka merajuk panjang-panjang kan, kalau muda-muda logik akalnya macam lambat lagi nak mati ustazah. Dah tua-tua ni rasa macam alamak kan telan je lah ustazah. Macam tu muslimat dirahmati Allah. Sebab cerita ni cerita orang muda. Kan tapi dia ada rasa. Apa sebenarnya yang menyebabkan kita terus berangan-angan bila kita membaca kisah yang tadi tu? Saya tulis di sini muslimat dirahmati Allah, sudahkah kita khususnya wanita merasa layak ke Firdausi? Tajuk buku ni Angan-Angan ke Firdausi. Ustazah Zai berangan di mana-mana bukan nak jadikan dia angan-angan semata, tapi nak jadikan dia sebagai angan-angan, sebagai kenyataan. Okay, angan-angan ni kita nak jadikan sebagai kenyataan. Macam mana kita nak beroleh redha suami hingga ke hujung nyawa seperti wanita yang kita cemburui itu? Sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, kita rasa macam payah je ustazah. Alangkah indahnya sahabat-sahabat muslimat jika kita orang perempuan merasa dicintai dan terus menyintai macam kita mula-mula kahwin dulu. Kan bukan mudah dicintai, dikejar oleh sang suami ni, masa tu bakal lagi lah. Kan nak yang tu juga, nak yang tu juga. Seperti mana awal dulu sampai macam itulah pengakhirannya. Jadi ustazah dengan air mata ketika mencatatkan catatan ini mengatakan untungnya perempuan ini kan. Sampai angau suami dia nak berpisah untuk beribadah, mengerjakan ibadah haji pun. Kan tak apalah, tak dapat nampak dia, nampak belakang bas pun jadilah. Isteri mesti tanya pasal apa ikut, bukan boleh ikut pergi Mekah pun. Dekat KLIA nanti bukan boleh jumpa dekat ruang lega, ruang menunggu macam biasa tu, tak boleh. Jemaah haji special tak boleh jumpa dah orang dekat ruang menunggu KLIA tu, muslimat dirahmati Allah. Tapi dia rasa macam puas, dapat tengok bas yang bawa isteri tu. Allahu Rabbi. Berapa ramai sebenarnya di kalangan kita yang berangan-angan ke syurga Allah? Kalau ditanya hari ni semua angkat tangan. Ustazah Zai angkat tangan, tak payah tanya orang datang masjid lah. Tanya orang yang sekarang ni sedang buat dosa. Kau duk buat dosa macam ni kau tak takut mati ke? Tahu mati tu nanti-nantilah cerita. Sekarang ni buat dulu. Ada lagi peluang nak bertaubat. Muslimat dirahmati Allah. Tapi bila kita sebutkan, tanya dia takkan kata nak masuk dalam neraka. Semua orang nak masuk syurga Allah. Semua walaupun banyak mana dosa yang dilakukan. Jadi semua orang yang ada akal dia akan berfikir syurga ni tempat yang baik, berhimpunnya orang-orang baik. Neraka tu tempat berhimpunnya orang-orang jahat yang akan dihumban ke dalamnya oleh Allah. Tapi kenapa mereka kekal melakukan kejahatan walaupun dah tahu neraka tu tempat berkumpulnya orang-orang jahat? Kerana di sana ada syaitan yang selalu membisik-bisikkan kejahatan. Kerana di sana ada nafsu yang menguasai. Kita selalu tewas kerana iman dan ilmu kita tidak letakkan di atas. Maka muslimat dirahmati Allah, saban waktu kita tewas, kita bertapi, kita bernanti walaupun kita tahu bekalan-bekalan nak menuju ke Firdausi itu kita tahu dah semua jalan-jalannya. Tapi kenapa kita susah sangat nak tempuh? Kan benda baik, kita bertapi, kita bernanti, kita bertangguh-tangguh-tangguh. Nantilah. Ni yang COVID kan sahabat-sahabat dirahmati Allah, ada ruang peluang untuk dihidupkan lagi ni ustazah. Saya memandang ini sebagai peluang kedua daripada Allah. Kan kalau di TV Al-Hijrah tu dalam setahun setengah ni seingat saya dah 3 kali dah bincang cerita pasal peluang kedua. Tu bersama Ustazah Zai saja. Kan sebab apa? Sebab di sana ada ramai orang yang saat sakit tu kritikal tu rasa lepas ni aku nak jadi orang yang paling baik. Tak sampai 3 bulan sihat, masih lagi macam tu. Solatnya sekejap buat, sekejap tidak. Sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, bayangkan kalau saat itu Allah tak beri peluang, mati terus. Apa yang kita nak persembahkan kepada Allah? Sebab itu hari ini orang yang hidup bukan untuk bertangguh-tangguh lagi, tapi untuk terus saja buat kebaikan. Seperti kita. Allahu Akbar. Tapi adakah kebaikan kita itu menjadi mahar untuk masuk ke syurganya Allah? Sebab itu kita sebagai isteri muslimat dirahmati Allah
terlupa bahawa jambatan utama kita menuju syurga Allah adalah redha suami. Saya sebut kalimah di situ, jambatan utama seorang isteri untuk masuk ke syurganya Allah itu adalah dengan redha suami. Sebab Allah takkan redha kepada isteri kalau suami tidak redha padanya. Allah berat sahabat-sahabat. Dalam talian ni kalau kita hadirnya ada 2 orang lelaki. Kalau dalam talian tu ada berorang-orang lelaki. Cukup syok lah kalau bab ni kan. Dengar-dengar ni Ustazah cakap apa macam tu kan sahabat-sahabat. Kita pun kata alah ni kalau bab ni tak payah bagi suami kita dengar lah. Sebab sungguh kan bukan sukar mana. Nanti penghujung kita akan jumpa hadis Nabi SAW yang terasa bergetar tubuh. Masuklah kamu daripada mana-mana pintu syurga yang kau mahu. Ibaratnya macam ya Allah, kita orang perempuan ni ada kuasa untuk memilih pintu syurga mana yang kau nak masuk. Istimewanya orang perempuan dalam Islam. Kita tak jumpa kalimah macam tu untuk orang lelaki. Sebab orang lelaki bukan tanggungjawab dengan isteri saja, tetapi terlalu banyak tanggungjawab dia. Subhanallah. Kita orang perempuan mendakwa solat, jaga elok dah. Semua kita tahu sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tetapi kenapa yang satu ni sukar? Apa yang satu ni? Title kita sebagai isteri dipandang mulia oleh Allah. Ini bagi wanita-wanita yang masih bergelar isteri lah. Kalau dia kata saya tak isteri dah Ustazah, balu macam mana nak buat? Kan muslimat? Ada pula yang kata bagus juga meninggal awal Ustazah, tak ada dah fikir dah. Kan? Pula dah. Habis tu yang dosa-dosa dulu tu muslimat dirahmati Allah. Kan habis tu Ustazah dosa dulu jangan sebut. Saya dah bertaubat dah ni. Kalau boleh dikorek balik Ustazah saya nak buat kebaikan pada dia. Tapi dah tak boleh muslimat. Samalah penyesalan kita dengan ibu dan ayah yang kita bahaskan sebelum ini. Kan sama je kita ni. Jadi kita tak boleh membuat kebaikan kepada mereka. Tapi Allah suruh kita kekal menjadi orang baik. Malam tadi saya pergi menziarah seorang balu yang kematian suami. Sangat muda. Tiba-tiba aksiden suami dia. Saya rasa baru dalam iddah berapa? Sebulan lebih baru kot. Masya Allah, tabarakallah. Dia panggil saya datang rumah setelah settle semua urusan-urusan. Dia kata saya Ustazah memang suami saya ni orang yang sangat baik. Baiklah. Dia puji-puji sungguh suami tu. Alhamdulillah Ustazah walaupun selalu outstation kami bahagia elok. Jaga anak pun elok bahagia. Dan selalu hadiahkan dia barang kemas. Walaupun dia tak berapa suka sebenarnya pakai barang kemas. Bagi hadiah barang kemas, muslimat dirahmati Allah dan dia tak suka pakai. Tapi nak jaga hati suami ni ambil. Sekali-sekala dia pakailah. Kan? Jadi semalam dia kumpul semua barang kemas dia. Dia bagi satu beg kecil dekat Ustazah. Kenapa? Sebab saya fikir habis dah Ustazah kan. Setelah saya tolak itu ini semua. Saya nak leburkan dia. Saya nak buat wakaf atas nama arwah suami saya. Masya Allah muslimat dirahmati Allah. Itu kebaikan pertama yang dia mujahadahkan. Kalau nak ikutkan dia kata Ustazah bagi tahu saya ya berapa total semua. Nanti saya nak beli barang tu barang ni yang tak ada dalam rumah. Dia sendiri cakap Ustazah dapat berapa pun Ustazah terus buat infak. Tak boleh macam tu. Ustazah kena tunjuk nilainya berapa. Macam mana bila dah tahu jumlah RM tu awak nak buat apa. Kau ada hutang-hutang tak ada Ustazah bab tu semua settle dah. Adik-beradik semua settle dah. Alhamdulillah subhanallah. Sahabat-sahabat bukan mudah untuk mujahadah yang demikian. Sebab dia tahu apa saja kebaikan. Anak seorang muslimat dirahmati Allah. Lepas tu buat keputusan untuk hantar madrasah. Bincang dengan anak ni. Sebab apa? Sebab dia bekerja. Nanti macam mana anak balik sekolah tak tahu nak buat apa ni. Tak dibimbing. Kalau dulu ayahnya ambil dekat sekolah sebagainya takut dia sunyi. Saya kata kuatnya awak. Berpisah dengan suami nak berpisah pula dengan anak tunggal. Kan inilah mujahadah dia. Subhanallah. Satu rahsia yang saya nampak wanita ini muslimat walaupun dia muda. Dia sangat menekuni majlis ilmu. Betul lah Ustazah, inilah persiapan yang saya lalui sekarang. Memanglah sedih, bohonglah kalau saya tak sedih. Tapi macam mana saya nak meneruskan kehidupan saya ni dalam redanya Allah. Sahabat-sahabat, kita nampak perkara macam ni. Kalau dia tidak ada bekalan dalaman, dia takkan mampu buat keputusan macam tu. Okay, jadi kita belajar sesuatu. Okay, sebab tu saya bawa barang kemas tu. Saya tunjuk pada Ustaz. Ustaz kata hebat perempuan ni. Betul lah. Kalau orang faham agama ni mudah. Anak dia pun elok sahaja. Kan dah tengok ke madrasah hari tu? Ustazah tengok hari tu ibu share dekat Facebook kan madrasah tu. Ya Ustazah, nanti kalau abang mengaji, nanti ayah dapat
Daddy dapatlah sahamnya. Boleh jumpa balik dalam syurga. Anak sekecil itu boleh cakap macam tu. Sebab apa? Sebab tarbiyah. Muslimat dirahmati Allah. Okay? Kita nak belajar. Baik, persoalannya hingga hari ini usia perkahwinan kita, sudahkah kita menjadi isteri yang benar-benar membahagiakan suami? Allah, soalan ni sangat deep. Sehingga ke hari ini, sudahkah kita menjadi isteri yang benar-benar membahagiakan suami? Jika ini menjadi persoalan, ianya menjadi satu isu yang memualkan bagi kaum wanita. Kenapa saya sebut kalimah memualkan? Sebab bila kita sebut perkataan macam ni, dia akan kata habis tu yang kita tak pernah merasa bahagia duduk di samping dia tu. Macam tu pula sahabat-sahabat. Sabar dulu. Ni orang Melaka kata sabar dulu. Ini muslimat dirahmati Allah, kita nak bercakap tentang diri kita. Adakah Firdaus ini menjadi angan-angan ataupun terus akan menjadi kenyataan? Muslimat, kalau kita sibuk dia tu tak bahagiakan kita, ustazah, sampai bila? Subhanallah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Hari ni kita nak bercakap tentang diri kita. Maka kata mereka, asyik fikir redha suami. Suami yang tidak pernah mencari redha isteri itu tidak pernah pun dipersoalkan. Adilkah Islam? Itu yang ditanya-tanya. Astaghfirullahalazim. Perintah siapa muslimat dirahmati Allah? Perintahnya Allah. Okey, sebab itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau kita menjadi seorang lelaki yang benar-benar melindungi sang isteri, seperti mana seorang ayah melindungi anak perempuannya, diambil tanggungjawab seorang ayah daripada tanggungjawab seorang ayah oleh seorang lelaki yang bakal bergelar suami. Apa janji-janji pada diri? Pertama, harus melindungi. Yang ayah sebelum ini menafkahi muslimat, semua tanggungjawab tu ada pada suami. Tapi kalau peranan sang ayah, ayah tak pernah pukul sampai berdarah tubuh, sampai patah riuk di dera sebagainya, Masya Allah. Saya lead program dengar tu muslimat dirahmati Allah. Kalau orang Subang belum tahu, ingat lagi tak episod pertama dulu yang dia mengandung 5 bulan, kena dera sampai koma. Dalam perut ada baby kan? 2 Disember hari tu dia bersalin. Selamat, elok, sehat, dan mak tu masih koma sebab dipukul oleh suami. Jadi kita sebut, ya Allah, di situ melihat maha besarnya Engkau, ya Allah. Maha besarnya Engkau, ya Allah. Kita tak faham tengok ibu masih koma, anak boleh lahir dengan sehat, selamat, muslimat dirahmati Allah. Jadi sekarang adiklah yang menguruskan. Subhanallah, kan ini kerjanya Allah nak tunjuk pada kita. Kalau suami dulu macam menggila ketika memukul suami, sampai memukul isteri sampai tak ingat keadaan, sekarang sudah berada di penjara, mereka dalam urusan fasah lah, muslimat dirahmati Allah. Tapi kita sebutkan luar biasa sebab baby tu lahir dalam keadaan yang sihat, selamat, Masya Allah. Jadi perkara macam ni, apa yang kita nampak? Maha besarnya Allah. Allah maha berkehendak. Allah nak tunjuk pada kita. Yang sedihnya cerita macam ni, keluarga kata apa, kami tak tahu pun selama ni dia hidup menjadi isteri, menjadi mangsa pukul suami. Konon nak jaga aib suami. Wanita bangkitlah. Itu bukan cerita nak menjaga aib suami. Kalau sampai patah riuk, masuk hospital berkali-kali, sampai dah koma baru keluarga tahu. Itu pun pihak hospital yang telefon. Masya Allah kan. Ini bukan cerita orang perempuan baik ni, sahabat-sahabat, nak melindungi, sebab ayah tak pernah buat macam tu. Dan yang paling pedas ustazah dengar masa tu, pengacara tanya kepada bapa orang Sabah kan, ditanya secara talian lah, Skype. Tuan, adakah tuan memaafkan kan menantu tu lah? Sampai kiamat, sampai mati pun dia tak memaafkan. Tengok tak sahabat-sahabat, kita tak diajar macam ni dalam Islam. Tapi namanya manusia, hatinya berparut, hatinya berdarah. Saya tak pernah buat anak saya macam tu, tetapi kenapa sekarang anak saya jadi macam tu? Anak saya tak boleh kembali macam dulu kalau dia sihat pun. Jadi kita nak sebut perkara macam ni berlaku dalam masyarakat. Maka sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, mari kita muhasabah. Kita pujuk hati kita, usah terlalu keras. Kita kan punya Allah, Allah yang tidak pernah merancang zalim untuk kita. Allah tak pernah zalim pada kita. Hanya kitalah yang sentiasa menzalimi diri kita sendiri. Ingatkah kita saat kita diijab kabulkan dengan suami kita dahulu? Kan kita tak nak ceritalah kisah ibu-ibu yang kena kahwin paksa. Kan nanti turun ustazah dari pentas ni, ustazah saya tak pernah bercinta dengan suami, kahwin paksa dulu ustazah. Tak payah ceritalah kat ustazah, sebab sekarang dah ada 8 orang anak, 13 orang cucu dah kan, cicit pun dah ada dah.
Ai paksa macam ni cik. Elok bahagia je. Cucu berbelas-belas orang dah. Yelah ni nak cerita dulu lah Ustazah. Tak apalah lupakanlah. Dah elok dah bahagia. Cucu semua sihat walafiat. Soleh-soleha bawa jalan sana sini. Okey lah tu. Masa cucu anak menantu berjalan pegang-pegang tangan. Cik pun pegang tangan pak cik juga kan. Semalam saya nampak ada usia 60 tahun muslimat dirahmati Allah. Anaknya raikan wedding anniversary dia pakai baju pengantin balik. Sebab dulu dia pun tak merasa macam tu. Saya kata sudah ni lagi pokcik-pokcik masjid, mokcik-mokcik masjid duk follow lah ni. Dia bukan boleh benda viral macam tu. Sila hari bulan jemput Ustazah, ni siapa kahwin ni cik? Cik lah kan. Pokcik engkau ajak sewa baju pengantin kat studio. Wedding of the year. Aduh susah hati saya muslimat dirahmati Allah. Maklum dah lama tak makan kenduri kan. Jadi pengantin-pengantin muda ni lebih elok lah macam ni. Biar PKP lama tak apa. Kenduri, jimat. Tak payah keluar duit banyak. Lepas tu pokcik-pokcik pencen pula yang kata kami ni banyak duit pencen ada tak tahu nak buat apa. Duk buat majlis besar-besaran. Bersanding semula apa semua kan. Ni Ustazah gurau lah. Tapi kadang-kadang dunia ni dah jadi pelik-pelik dah sekarang ni muslimat. Kan anak meniarap cerita, like-nya 1 juta pula tu. Kita pun kata, anak aku pun meniarap juga. Tak ada siapa pun like. Macam itulah semua nak cerita. Allahu Akbar, anak dapat begitu, begini. Semua cerita cara anak menangis. Lepas tu yang komen tu pula sampai puluh-puluh ribu. Tak faham kita muslimat. Kan nak jadi macam mana dah dunia hari ni kan. Jadi tak ada benda yang kita sembunyikan. Semua kita pamerkan, hatta perkara itu boleh mengundang kan ain ataupun penyakit cemburu, orang berdendam, sakit hati dan sebagainya muncul hari ni. Jadi siapa yang mempamerkan semua itu? Kadang-kadang diri sendiri kita tak sedar. Ada orang yang memang tercantum kasih sebab kenal dan cinta, bersatu jua dengan ikatan pernikahan. Baik nasibnya kekallah hingga ke hari ini. Ada juga yang kenal dan cinta sebelum nikah, tapi baru beberapa hari sudah bosan dengan pernikahan. Betul tak ibu-ibu dirahmati Allah? Ada ni anak-anak muda yang baru-baru kahwin kan. Boleh tak tukar suami baru ibu? Pelik kan. Hari tu kau bercinta sampai 7-8 tahun. Ni baru 7-8 bulan cakap dekat mak dia, muslimat dirahmati Allah, boleh tak tukar suami baru? Kesian sebab tidak memandang pernikahan itu membina sebuah masjid. Yang hari ni kalau dibina muslimat dirahmati Allah, tempat ibadahnya, tempat orang bersujud, lalu kita runtuhkan. Tak merasa berdosa ke? Bukan mudah, modalnya begitu besar. Jadi modal kita membina rumah tangga ni bukan pakai duit. Muslimat dirahmati Allah, orang tak ada duit pun nikah juga, kahwin juga. Tetapi bagaimana untuk kita mempertahankan rumah tangga itu? Kerana kita memandang itu sebagai satu nilai mujahadah di sisi Allah. Allahu Rabbi. Ada juga yang kenal dan cinta sebelum nikah, tapi beberapa hari sudah bosan dengan pernikahan. Cinta yang disemai sebelum nikah sudah hilang entah ke mana. Allahu Akbar. Ada juga orang bernikah kerana dipaksa atau terpaksa. Langsung tiada cinta, namun bahagia juga menyulam cinta hingga ke hari ini. Nampak muslimat? Sebab yakinlah takkan berlaku ijab dan qabul pada hari, tarikh, waktu kita dinikahkan itu tanpa izinnya Allah. Faham ya muslimat? Sebab tu ada orang nak berkahwin sampai kena bawa lari sebagainya, dah sampai sempadan siam kena tangkap kan. Ini drama-drama tunjuk kat kita, akhirnya tak kahwin juga. Ada orang muslimat dirahmati Allah kan, baru kenal beberapa hari tiba-tiba berjodoh, berkahwin. Kita pun kata Allah, Ustazah bercinta dengan si Fulan banyak tahun, tiba-tiba tak sangka ini jodoh saya. Masya Allah. Ramai anak-anaknya masih bahagia hingga bercucu cicit. Ini kehidupan muslimat dirahmati Allah. Dan ibu-ibu saya yang mendengar pada hari ini, betul lah Ustazah, ada kawan saya tu sekian-sekian. Saya ni sendiri hari tu sekian-sekian. Maknanya semua kehidupan ni muslimat ada pelajaran untuk kita. Inilah pentas kehidupan yang di atasnya pelbagai watak yang dihantar Tuhan. Kita ini sekadar melakonkan skrip yang telah Allah Subhanahu Wa Taala tuliskan. Tertulis di Lauh Mahfuz siapa jodoh kita, berapa panjang lama usia perkahwinan kita. Jadi jangan kita faham kalau dah tertulis di Lauh Mahfuz pernikahan kita selama sekian tak sampai ke akhir hayat, kita nak lawan macam mana lagi Ustazah? Bukan macam tu maksud. Orang Islam senjatanya adalah doa. Kalau tertulis begitu sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, kuasa doa dengan izinnya Allah, ada je cara untuk diselamatkan.
Jadi macam mana kita dalam bernikah, berkahwin rasa bahagia tapi kita tidak sulam dengan doa. Ibu-ibu jangan penat berdoa. Okay, sampai ke hari ini. Ajarkan hati untuk terus mencintai pasangan kerana Allah. Sebab bila mencintai pasangan kerana Allah, Allah pemilik segala cinta akan jagakan kita, muslimat dirahmati Allah. Kita nampak apa sahaja. Kita hanya nampak pasangan kita yang halal di sisi Allah untuk terus dicintai. Minggu lepas rancangan dengar pun perpisahan di usia emas. Macam mana tajuk dia tu lebih kurang macam itulah. Dia kahwin 2 kali. Yang pertama tu muslimat dirahmati Allah pun tak boleh dididik dengan agama. Kata pakcik itulah kita dengar satu pihak. Tapi kata yang kedua muslimat dirahmati Allah bernikah lepas tu sakit. Dia sakit. Jadi dia rimas selalunya dan banyak berlaku kata pakarnya panel yang dijemput malam tu. Ada ramai orang perempuan dah mula putus asa, penat dengan pernikahan sebab kena jaga pasangan sakit. Masya Allah muslimat dirahmati Allah. Kita sampai hari ini kalau diberi kesihatan oleh Allah, hargai kebersamaan itu muslimat dirahmati Allah. Sebab kita tak tahu di kalangan kita. Sekarang ni cek doktor kata, Allah makcik, kencing manis tinggi, darah tinggi segala. Suami sihat elok. Muslimat dirahmati Allah. Tiba-tiba kalau Allah berkehendak yang sihat tu pula yang tiba-tiba kena stroke, kita pula yang jaga. Abang, kenapa abang pula yang kena stroke? Yang kencing manis tu saya. Macam nak pula dia sakit. Jawapannya Allah berkehendak. Jadi muslimat datang ujian macam tu minta. Saya baru balik daripada Jaulah Utara bersama muslimat di Utara. Ketika saya ada 10 buku lah, saya suka macam tu. Bila ada buku-buku dekat rumah yang saya rasa nak buat hadiah, kadang orang hadiah kat saya tapi saya dah ada buku tu, saya jadikanlah dia hadiah. Saya ada 10 hadiah. Saya nak daripada ramai-ramai ni, mai datang kat depan, share apa yang kita dapat selama 24 jam ni. Masa tu kami sedang bicara tentang Aisyah si gedung ilmu. Aisyah radhiyallahu anha ni kan, kita tahu sangat mencintai ilmu dan luas pengetahuannya. Lepas kewafatan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang rujuk kepada Aisyah nak tanya apa-apa berkenaan dengan hukum. Kalau dulu bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi harapan saya ketika mereka bangun berdiri kat depan tu, bercerita tentang Aisyah yang mereka tahu daripada ilmu asatizah lain ataupun pengalaman selama 24 jam, malam tadi buat qiyamul lail, apa rasa, macam itulah. Tapi kebanyakan mereka berdiri kat depan tu cerita pasal suami. Cakap garuk kepala pulak dah makcik-makcik ni. Ni ramai yang menonton ni muslimat. Alhamdulillah, bukan memburukkan suami. Cerita yang paling menguatkan jiwa kita, yang jaga suami dia sakit, muslimat dirahmati Allah, bukan mudah. Sharing ni tujuan mereka adalah kalau anda diuji demikian juga, tolonglah. Memang bukan senang. Yang mati suaminya masa usia muda, anak kecil lagi 7 orang, teruslah dia bekerja. Selama ni tak pernah bekerja-kerja. Ingat lagi ustazah, dia kata dapat duit gaji, nak bayar duit pengajian ke nak beli makanan. 2 ni je yang penting bagi dia. Sebagai ibu tunggal muslimat dirahmati Allah, dok bedak lah duit ni, nak beli nasi, nak beli makanan untuk sebulan dengan duit gaji, tak terbayar yuran pengajian. Nak bayar duit pengajian sebab itu sangat penting, tak nak anak-anak tak berpelajaran, muslimat dirahmati Allah, dia hanya mampu beli beras. Maka acap kali sangat makan nasi lauk garam. Itu saja. Subhanallah. Tapi hari ni ustazah, ya Allah, saya bahagia dengan anak-anak saya. Kadang-kadang tak cakap lagi, baru sebut hujan-hujan ni sedap lah kau dapat pulut panggang hangat-hangat ni kan. Belum lagi cakap, baru je nanti ada mungkin anak yang dengar tu start kereta, hujan-hujan tu pergi cari. Nak sebut apa je ustazah, anak-anak saya alhamdulillah, masya Allah, terasa macam duduk dalam syurga lah. Saya tak boleh lupa dia sebut macam tu muslimat. Terasa macam duduk dalam syurga lah ustazah, sebab nampak bahagia wajah dia tu. Nak apa semua dapat. Ingat dulu kita susah. Nampak hidup cik kan? Saya percaya cik seperti hidup dalam syurga hari ni, walaupun bukan syurga yang sebenar. Sebab syurga tak tergambar di mata, takkan terdengar di telinga kita. Ia jauh lebih indah. Maksud dia tu terdetik apa je anak-anak siapkan. Umrah 2 kali dah ustazah, alhamdulillah. Ni cerita orang kampung, sahabat-sahabat muslimat. Masya Allah, tabarakallah. Saya rasa bahagianya jiwa seorang ibu. Bayangkan, saya bagi tahu dia, ramai-ramai yang mendengar cerita ni hari ni, mungkin ada, aku dulu pun susah juga. Jadi ibu tunggal, menyara anak seorang-seorang, tapi hari ni aku tak rasa macam dalam syurga pun.
Anak tinggalkan aku, sahabat-sahabat. Cuba kita muhasabah sebelum bertanya-tanya kenapa aku tak dapat syurga seperti mereka. Saya cakap, cik betulkan saya kalau salah. Ketika cik diuji Allah kematian suami, sepatutnya siapa yang memberi makan anak-anak ketika itu? Adalah adik-beradik arwah suami dia. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, ini Quran mengajar anak-anak buah kita ni jangan biarkan mereka kelaparan. Jangan biarkan mereka dihantar sana sini. Sebenarnya yang jaga tu adalah kita, adik-beradik si mati. Jadi muslimat dirahmati Allah, seandainya anak-anak yatim ni tak dapat pembelaan seperti itu, ibu tunggalnya yang akan menjaga, yang akan menafkahi dengan susah payah. Tapi kalau dia ketika itu diuji macam tu, saya percaya acik ni orang yang tidak berkeluh kesah. Orang yang tidak menyalahkan adik-beradik, orang yang tidak meminta-minta, orang yang tidak meratap dengan Allah, kenapa dimatikan aku, dimatikan suami aku, ya Allah, aku tak mampu nak buat macam mana lagi. Acik terima je takdir Allah. Betul ke cik? Betul. Lap air mata sahabat. Sebab apa? Allah beri dia kebaikan hari ini dan insya-Allah baik sampai akhirat kerana dia tidak berkeluh kesah. Dia terima apa yang Allah beri pada dia. Sikit gaji tak cukup ustazah, macam mana nak bijak ni, nak fikir supaya yang ni cukup, yang ni dapat. Masya Allah, minta dengan Allah supaya anak tidak merungut-rungut. Terima saja apa yang mak telah sediakan. Dan orang ni akan kebaikan itu patah balik kepada dia. Tapi selalunya yang tak nampak syurga yang diawalkan, bahkan kita takut mendapat syurga, tak mendapat syurga di akhirat kelak, muslimat dirahmati Allah, kerana sikap kita. Muslimat dirahmati Allah, kita susah sikit kita salahkan orang tu orang ni, kita berkeluh kesah, kita tak nak bangkit berusaha. Ini yang Allah kata orang tak terima takdir yang telah Allah berikan kepada dia. Masya Allah. Sebab kebanyakan mereka bercerita, saya nampak adalah hasil mereka diuji dengan suami sakit, bela suami saya kena kanser tahap sekian-sekian ustazah. Memang dia down sangat, tapi saya pujuk hati macam mana nak bercakap, jaga mulut. Ada orang suaminya sakit, mula dah mulutnya mencarut-carut segala depan suami masih hidup, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Rupa-rupanya bila dia buat kebaikan itu, kebaikan tu balik. Saya tak sangka suami saya sihat sekarang. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ini cerita apa ni? Nak flashback balik pada diri kita. Siapa kita ketika berada dengan pasangan kita. Allahu Akbar. Benarlah Allah hanya beri kebaikan kepada orang-orang yang baik. Dan sebesar zarah jahat, jangan kata Allah tak balas. Sahabat-sahabat, kalau kat dunia ni nampak macam dia makin senang, makin mewah dengan kejahatan yang dia buat, kita jangan marahkan Allah. Dia tu tak sembahyang Allah. Dia tu tak bersyukur pada engkau, tapi kenapa makin senang hidup? Dunia ni sementara, sahabat-sahabat muslimat. Akhirat di sana, kalau dia azab, jauh lebih dahsyat daripada azab di dunia ni. Ni kita nak set dalam minda kita, macam mana nak terus buat baik, walaupun keadaan keliling tak berapa baik ketika itu. Allahu Rabbi. Alhamdulillah, kehidupan begitu indah bila kita hanya ikut dan patuh arahan. Arahan apa? Skrip yang Allah telah siapkan tadi itulah. Bacalah skrip kehidupan dengan khusyuk dan ikhlas. Maka kalian akan disukai oleh si penulis skrip dan penonton akan sebuah lakonan. Itu maksud hablum minallah, hablum minan nas yang ustazah nak kaitkan. Maknanya hubungan dengan Allah pun cantik, hubungan sesama manusia juga cantik. Manusia keliling, wang kau minah, dulu kau main susah, lagi sekarang anak-anak duk membahagiakan kau. Aku ni jadi saksi betapa dulu kau ni jadi ibu tunggal, tak merungut-rungut. Kau buat pagi-pagi buat kerja tu, petang hari balik kerja tak penat buat kerja ni. Kau bersyukur dalam kehidupan ni lah Allah beri kesenangan hari ni. Masya Allah, sahabat-sahabat. Duhai para wanita yang mendamba syurga Tuhan, pernahkah kita mensyukuri betapa baiknya Allah Subhanahu Wa Taala menghadiahkan kita suami yang begitu? Kenapa begitu tu duduk dalam koma atas tu, sahabat-sahabat dirahmati Allah? Tak payahlah kita bisik kawan sebelah, suami kau okey. Tak payah tanya. Suami yang begitu tu kita je yang tahu. Faham? Hak baik muslimat hadiah dari Allah. Hak tak baik, ustazah yang saya ni tak baik ni. Sahabat-sahabat penat kita tanya ustaz tu, ustazah ni suruh sabar je. Dia tak tahu sakitnya saya ustazah. Sebab tanpa suami yang begitu, mungkin kita jauh nak meratap rintih dengan Allah.
Muslimat, Allah tahu kemampuan kita. Sebab itu hari ini ada isteri yang mengetuk arasy Allah di tengah malam dalam solat tahajudnya. Masya Allah, lembutkan hati suamiku. Baru ada kemarin orang messenger saya, Ustazah doakan Acik, suami sekarang dah umur 70 tahun, daripada kahwin sampai sekarang tak pernah solat. Tak pernah solat. Sekarang dah umur 70 tahun. Saya terkedu, ya Allah kan. Sabarnya makcik ni tunggu sampai umur 70 tahun. Syurgakan dia, ya Allah. Sudah pastilah dia duk pokpet ajak solat. Saya dah tak larat nak kata macam mana dah Ustazah, tapi sampai sekarang saya tak pernah jemu mengajak dia untuk solat. Bayangkan muslimat, agak kalau kita tak sampai umur 70 tahun kot, kita flying kick je dia terus kan. Tak larat dah nak jaga muslimat. Jadi Ustazah bila dengar soalan macam tu, ya Allah syurgakanlah makcik ni, ya Allah. Sabarnya dia punya suami macam ni. Duk dengar majlis ilmu ustaz-ustazah suruh solat, ajak pasangan solat. Bukan mudah nak berdepan dengannya. Doakan Acik terus kuat Ustazah, suami sekarang berumur 70 tahun tapi tak pernah solat. Allah, Ustazah tumpang, bang tolong baca ni sekejap kuat-kuat macam tu kan. Sabarnya perempuan ni yang tahu tak apa macam tu. Syurgalah tempat dia, Allahu Rabbi, muslimat dirahmati Allah. Wanita yang direzekikannya mempunyai suami baik hingga ke hari ini adalah wanita yang sangat bertuah. Kita pun cemburu kan, muslimat dirahmati Allah, cemburu. Ada di sana orang yang dengki tengok kehidupan orang macam bahagia. Muslimat, tapi ketahuilah bahagia dia yang tersengih depan kita, kita tak tahu berapa banyak air mata yang telah tumpah dalam rumah tangganya. Kita tak tahu. Tak semua orang boleh bercerita tentang kehidupannya. Hidupnya mudah dan indah, masih boleh bermadah-madah, kehidupannya tiada gundah. Ni ada orang yang nampak bertuah macam tu. Namun keadilan Allah sentiasa membuktikan, beroleh suami yang baik begitu, ujiannya tidak pernah putus. Tak pernah putus. Berapa ramai wanita yang bersuami baik, dijangka panas hingga ke petang, rupa-rupanya hujan di tengah hari. Masya Allah muslimat. Kan, kalau sahabat-sahabat menonton aktiviti saya weekend yang lepas bersama muslimat di utara, kami terkedu dengan cerita seorang Puan Ayu namanya. Ni sahabat-sahabat yang live ni tahulah kisah muslimat. Lepas SPM umur 19 tahun, nak start motor pergi rumah tok dia, nak bagi tahu minggu depan nak masuk jadi misi, jadi nurse. Jadi pergi start motor, dilanggar oleh lori mabuk. Lori, tayar lori yang besar tu duduk atas dua lutut dia. Ketika tu mak dia nak bersalin, anak nombor 6. Jadi ayah menguruskan dia, abang menguruskan mak nak bersalin. Jadi sebab weekend masa tu, muslimat dirahmati Allah, doktor pakar tak ada, doktor biasa duk balut saja kaki biasa. Bila hari Isnin nak buat operation, kuman dah masuk. Jadi terpaksa kedua kaki dipotong. Dua kaki dipotong. Jadi peserta rehlah kami di utara baru ni. Tapi Masya Allah terkedu kami dengar, rumah je ada 5 biji. Pernah pergi Jepun, main kuda, memanah, sebagai orang yang cacat dan yang muslimat dirahmati Allah. Sekarang jadi bos. Kerjanya tukang cek enjin lori. Bayangkan enjin lori dia cek. Maknanya bukan calang-calang, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Dengan kursi roda ke sana sini. Dia duduk dekat Sungai Petani, tak silap saya, dia kerja kat Penang. Bayangkan dia drive setiap hari dengan kereta dia tu. Kereta pun bukan calang-calang, sahabat-sahabat. Kata kayanya dia ni Ustazah Zai kan dalam hati. Rupanya dia bercerita, Ustazah, Allah tu baik. Dia bagi saya macam ni, tak susah-susah. Semua benda yang saya nak, saya dapat. Semua benda saya nak, saya dapat. Saya dapat suami yang baik. Dapat suami yang baik, muslimat. Mak ayah mertua dia sayang kat dia daripada awal kahwin. Pendek cerita, tak ada masalah langsung. Sampailah dia semakin bahagia, semakin kaya, muslimat dah mula ada orang berdengki. Dan hari ini, muslimat dirahmati Allah, dia tak boleh masuk ke 5 rumah ni. Asal masuk pengsan, histeria, jadi badan macam mana. Lepas tu yang sedihnya orang terdekat dengan keluarga. Tak boleh tengok kesenangan yang dia dapat ni, nak pisahkan dia dengan suami kalau boleh. Ni berlaku, macam-macam dah cara berubat. Maka bertemulah dengan kuliah La Tahzan. Bertemu dengan kuliah La Tahzan, muslimat dirahmati Allah. Saya dengar hari-hari Ustazah,
rupa-rupanya saya dapat satu. Ni orang hebat muslimat, dia terus bangkit. Saya faham kenapa Allah beri ujian pada saya. Sebab saya dulunya Allah muliakan, kata ustaz ustazah, sebab diuji dengan tak ada kaki. Pakai kaki palsu muslimat dirahmati Allah. Tapi kaki palsu ni doktor cakap dulu boleh berlari balik. Bohong ustazah, sampai sekarang saya tak boleh berlari. Tak boleh berlari. Bahkan kalau pakai lebih masa sikit sakit, melecet kaki dia muslimat dirahmati Allah. Jadi dia lebih selesa mengesut. Allahu Akbar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab tu Allah nak bagi dia dekat. Segala kekayaan dah ada, nak bagi dekat balik dengan Allah dengan cara begitulah ya ustazah. Faham tak maksud muslimat? Maka sekarang dah mula menghafal doa itu, selawat ini, baca Quran hari-hari. Sebab inilah mungkin cara Allah nak menarik saya kembali. Subhanallah, selamat dia kalau itu yang ada dalam fikiran dia. Tapi kalau dia balas dengan dendam, hasad semula orang yang nak jatuhkan dia, muslimat dirahmati Allah, dia takkan dapat apa-apa. Sebab tu ustazah kata syaitan cukup cemburu dengan orang macam ni. Jangan henti menuntut ilmu. Kita akan dapat jawapan muslimat dirahmati Allah, kenapa Allah beri kepada kita dugaan-dugaan yang macam ni. Jadi orang yang diuji dengan suaminya yang tak berapa baik, disebut kerana baiknya suami bukan dengan isterinya sahaja ingin disimpati. Yang dapat suami baik tu muslimat bukan baik dengan isterinya saja. Dengan isteri dan bekas isteri orang lain pun dia simpatikan sama. Berlaku banyak kan? Masya Allah, berlaku banyak. Suami saya memang baik ustazah, tapi bukan baik kat saya je. Dekat suami isteri orang pun dia baik. Isteri orang kena pukul dia yang tolong selamatkan. Akhirnya orang tu dah jatuh cinta kat suami saya pula. Berlaku. Itu ujian besar. Muslimat, sebab tu kalau kita belajar kitab 50 wasiat Rasulullah untuk wanita, antara larangan Nabi kepada orang perempuan, jangan bercerita tentang auratnya perempuan lain di hadapan suami. Tak boleh sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jangan percaya melampau-lampau. Kita bawa orang luar masuk dalam rumah kita, tak apa, you duduk dululah husband I ada, I nak pergi pasar sekejap. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, percaya. Rupanya yang berlaku, saya tak sangka ustazah kawan baik saya buat saya macam ni. Banyak, bukan sedikit. Islam dah bagi dah peraturan. Sahabat-sahabat, sebab kita kata suami kita baik, tapi ramai orang ambil kesempatan. Dan yang paling cemburu tengok kebaikan itu siapa? Makhluk Tuhan yang tak pernah berputus asa nak tengok kita gagal, itulah dia syaitan. Allahu Akbar. Dengan simpati mendalam inilah rupa-rupanya ada wanita lain yang ingin merebut kasih suami kita. Mereka cemburu dengan baiknya suami kita. Mula bertanya-tanya mengapa suaminya tidak sebaik suami kita. Sebab tu jangan pernah membanding-bandingkan, ujian kita tak sama. Inilah racun dalam kehidupan. Racun dalam kehidupan. Sebab tu saya risau hari ni semua kebaikan suami. Suami basuh pinggan kat rumah nak live. Inilah aktiviti dia tiap minggu. Entah-entah setahun tu sekali tu baru pegang pinggan. Suami kita dah 30 kali muslimat, kita tak live je. Rupanya dia share kan, inilah setahun sekali. Inilah suami kita. Wah, orang lain tengok, abang cuba tengok ni, suami dia basuh pinggan. Suami jangan percaya, yang tu baru sekali tu dalam setahun tu. Abang dah berkali-kali, mana abang tahu sekali? Kalau tidak takkan dia share kat Facebook kan sahabat-sahabat. Sebab kalau dia share tu maknanya memang dia terkejut tengok suami dia basuh pinggan. Jadi saya jangan percaya sangat. Tak, orang perempuan tak percaya juga. Tak, saya rasa memang tiap hari suami dia basuh pinggan. Stres tengok orang pimpin isteri dia masuk dalam kereta, tengok tu bang dah tua-tua. Pimpin juga isteri masuk dalam kereta, siap payung lagi. Memanglah payung sebab gerimis hujan. Memanglah pimpin sebab dia nak bawa isteri tu pergi hospital, sakit tak sihat muslimat. InsyaAllah kalau kita sakit tak sihat, suami kita pimpin juga. Kenapa sekarang tak pimpin? Sebab sihat, bulat, jelok je kan, dia tak pimpin lah muslimat. Allah yang kita nampak tu, tengok tu bang dari jauh kan nampak, bang suami dia pimpin masuk dalam kereta. Dah memang isteri dia beradoi dah 3 hari, bawa lagi hospital, pimpinlah muslimat. Kita dari jauh nampak, ambil gambar. Cemburulah jiran kita tu berpimpin-pimpin tangan, siap pakai payung. Awak duduk dalam rumah memang tak tahu gerimis kat luar tu. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, yang kadang kita duk pelik-pelik dah hati ni. Yang ada kat rumah kita tu, sakit demam kita, dia tanya ubat dah makan ke belum, ambilkan air suam, suapkan kita Panadol, kita tak hargai pun. Masya Allah, tabarakallah. Betul tak ni muslimat dirahmati Allah? Sebab bila dia dah mati baru kita teringat.
Kita demam. Alah, dulu kalau arwah ayah ada, tak payah mak susahkan kamu anak-anak nak balik jenguk mak. Ayah kamulah yang ambilkan air suam. Ayah kamulah yang bagi ubat dekat mak. Baru kita teringat semua. Masa hidup tak teringat. Kan muslimat dirahmati Allah. Jadi perkara macam ni betul-betul menyesakkan dada kadang-kadang kita yang buat silap. Mula bertanya-tanya mengapa suaminya tidak sebaik suami kita. Inilah racun dalam kehidupan. Terkadang racun itu adalah orang-orang yang rapat dengan kita. Hati-hati muslimat dirahmati Allah. Sebab tu saya nak menegur kalau ada yang duduk dalam rumah. Ustazah, adik saya duduk dengan saya. Ipar kepada suami kita. Tak salah muslimat, kita niat nak membantu, tapi jaga. Jaga sungguh-sungguh. Jangan mudah-mudah nak biarkan mereka berdua-duaan. Kita outstation seminggu, biarkan adik kita duduk. Macam mana kita nak plan? Kamu baliklah kampung dulu seminggu. Kak Long tak ada kat rumah ni. Takkan nak berdua dengan abang? Alah, dah macam abang sendiri kot, apa salahnya? Muslimat Islam tak bagi macam tu. Sebab banyak perkara yang berlaku. Di sebalik pengetahuan kita, wa na'udzubillah min zalik, dah mengandung, dah terjebak, baru kita tahu perkara ini berlaku. Na'udzubillah min zalik. Mungkin sahabat karib kita sendiri atau saudara mara yang sangat tahu tentang kebaikan suami kita. Itu kadang-kadang menjadi musuh kita. Sebab itulah sebelum membincangkan panjang kisah ini, kita sudah ditimbulkan persoalan, sudahkah kita bersyukur dengan suami yang dianugerahkan Allah kepada kita? Tapi saya nak sebut juga muslimat, dalam kuliah pagi tadi di Masjid Mardiah saya sebut, kerana ada terkesan seorang isteri yang kematian suami, orang kata mati akal. Tak tahu nak buat apa sebab handphone suami password tak tahu. Pin bank tak tahu, kad bank semua letak mana tak tahu, semua tak tahu. So nak uruskan itu, ini mati akal. Muslimat dirahmati Allah, suami isteri adalah dua jiwa yang menjadi satu. Ada banyak rahsia dikongsi bersama. Jadi kalau kita dalam pasangan hubungan suami isteri, saya minta maaf, mesti ramai yang tak bersetuju. Saya tak faham kenapa suami sampai dah tua merahsiakan. Duit gaji dia berapa, isteri tak tahu. Belanja wajib dia, hutang mana nak kena settle, isteri tak tahu. Mentang-mentanglah isteri ni suri rumah sepenuh masa. Muslimat, abang bagi awak cukup 500 tiap bulan sudahlah. Tak payah tanya gaji abang berapa, allowance banyak mana. Mulalah akan timbul sangka-sangka muslimat. Kenapa susah sangat nak berkongsi? Kan? Bukankah Islam mengajar kita suami bila dia keluar, siapa yang menjaga rumah? Sebab itu isteri layak mendapat harta sepencarian walaupun isteri tu tak bekerja, tak menghasilkan pendapatan. Kau keluar rumah balik pagi, keluar pagi balik malam, siapa yang settlekan semua urusan rumah? Itu maksud muslimat dirahmati Allah, perkongsian hidup. Jadi kalau kita ada hutang sembunyi-sembunyi, isteri tak tahu, bila mati orang datang tuntut, bukankah saat hidup engkau menganiaya, mati pun masih menganiaya isteri dan anak-anak? Tiba-tiba orang datang, bapak engkau dulu hutang banyak ni sekian-sekian, kami tak tahu. Sebab tu hari ni muslimat jangan segan. Mak ayah kita dah tua, jumpa dia sembang tanya, minta maaf ya, bukan nak rebutkan harta sebagai. Nak tengok ayah lega nanti. InsyaAllah syurga sebab ayah mengaji rajin, solat tak tinggal. Ada tak ya hutang apa-apa yang kalau jadi apa-apa kami bantu selesaikan? Kan ya, ayah dulu memang masa muda-muda sampai sekarang hutang kad kredit. Contoh muslimat dirahmati Allah, sampai muflis dah. Tapi itulah, ada rumah sebiji ni, apa-apa berlaku pada ayah, tak apa, kami tak nak rumah tu kalau ayah masih berhutang. Masya Allah muslimat dirahmati Allah, perkara macam ni kena settle. Sebab ada orang selangkah dah ke syurga, tapi Allah tarik balik sebab penganiayaan. Apa yang dianiaya tu, isteri tak tahu nak tolong dia selamat keluar daripada neraka dengan cara apa. Okey, memanglah tak semua benda kita boleh kongsikan. Ustazah tak kenal isteri saya tu. Kalau saya bagi kad bank kat dia, habis. Hari ni juga habis duit. Allahu Akbar muslimat dirahmati Allah. Saya tak faham kalau macam tu. Jadi tolong hati-hati muslimat sebab dah banyak sangat info maklumat semua ada dalam handphone suami. Password sampai sekarang tak tahu. Sedih dengar cerita macam tu. Okey, lepas tu rahsia, sungguh ni rahsia. Tak boleh, apa yang ada dekat handphone ni tak boleh. Saya tak faham sungguh lah. Sebab bila saya tidur, memang ustaz tukang baca handphone saya. Bila ustaz tidur, saya yang tukang baca mesej dia. Kadang-kadang gaduh bab tu lah. Kenapa abang baca mesej sayang ni? Lepas tu, itulah abang termenyesal. Sebenarnya abang tak nak baca pun. Tiba-tiba abang tengok benda lain, terbuka.
Sebab kadang-kadang muslimat mengadu, minta maaf dah sebut. Kadang muslimat ni pun pelik-pelik. Pelik-pelik muslimat dirahmati Allah. Ustazah, saya tak tahu ni darah haid ke darah istihadah. Saya dah berapa hari sekian-sekian. Kalau warna macam ni tunjukkan bapet terus. Ustaz pula yang buka handphone. Ya Allah, terpelanting handphone muslimat. Kata, ya Allah Tuhan, lain kali jangan buka. Tak, abang tak niat nak buka sungguh. Tapi tadi macam dia lalu lalang je. Tet bunyi. Kadang-kadang muslimat dirahmati Allah perkara macam tu. Kita mengaku je lah. Sebab memang tak ada rahsia benda macam tu. Sebab urusan dia kita kena tahu, urusan kita kena tahu. Dan selalu di hati, ingat bang kalau saya mati dulu. Ingat kalau abang mati dulu ni, abang ada deal dengan orang ni tapi tak janji lagi, tak bayar lagi. Kena sebut. Sebab kita dah berjanji, nanti Allah akan tanya muslimat. Mungkin ada benda yang dianiaya, deposit dah bayar, dah sign agreement, isteri tak tahu, benda tu hutang pada kita selepas mati. Muslimat dirahmati Allah. Sebab tu alangkah indahnya kalau semuanya dibincangkan. Keduanya tahu. Ni banyak orang, ustazah saya bekerja sebagai isteri. Saya balik kampung, saya nak bagi duit dekat mak ayah saya juga. Salah ke ustazah? Tak salah, sebab tu duit kamu. Tak salah. Tapi alangkah indahnya muslimat dirahmati Allah kan. Ini tips yang saya tak tahulah. Tapi kalau saya bagi kursus kahwin pada, bukanlah kursus kahwin yang pihak Jabatan Agama buat tu. Kadang-kadang dulu masa saya tak sibuk, ada 2 pasang, 3 pasang datang rumah. Tarikh nak kahwin tu dekat-dekat, anak-anak murid punya anak. Datanglah rumah sekali, 2 kali ala-ala kursus kahwin tu. Tips-tips macam ni ustazah bagi kan. Kalau dia nanti mengadu, saya nak kahwin dah ustazah tapi bakal mak mentua saya tak berapa suka. Senang je kan. Kan? Asalkan wali cukup semua, awak dengan niat nak menghalalkan perhubungan kan, minta bakal isteri tu pujuk lagi ibu, insya-Allah. Jadi anak yang baik. Pandang ibu, isteri tu macam ibu kamu sendiri. Buat kebaikan. Jangan kita menunjukkan perbuatan yang tidak adil. Antara tips dia mudah muslimat dirahmati Allah, banyak ada orang tiru. Nanti bila nak balik kampung, kan awak yang tukang bagi duit dekat mak isteri. Nanti isteri tukang bagi duit dekat mak suami. Faham tak? Kan kenapa jadi macam tu? Sebab mak, kenapa bagi duit? Dulu-dulu masa bujang tak bagi duit pun dekat mak. Cakaplah dekat mak, ni bukan saya yang bagi mak, tapi abang yang suruh bagi. Padahal geram je duit aku ni, bukan duit dia ni. Macam tu kan. Sebab apa muslimat? Nak meraih simpati, kasih sayang. Tu bukan cerita menipu tu. Sebab apa bukan cerita menipu? Dah pakat dengan suami isteri. Macam mana nak membeli? Dulu tak suka, akhirnya itulah menantu yang paling dia sayang sekali. Baik ustazah, menantu saya tu dulu sebelum dia kahwin dengan anak saya kahwin dengan dia, tak pernah bagi duit. Sekarang dah kahwin dengan dia, asyik bagi duit je. Bila tanya anak saya, dia kata ni sebab menantulah yang suruh. Baik sungguh lah, dapat duit baik mak mentuanya. Kalau tak dapat duit tak baik muslimat. Okay, ini adalah tips-tips yang kita nak buat di samping sujud dengan Allah tu. Sebab yakin Allah yang maha membolak-balikkan hati. Maka kita diuji dengan pasangan, kesetiaan muslimat. Semua rumah tangga akan bertemu. Sebab kita seperti berlayar di tengah lautan. Manakan mungkin bahtera kita tu tidak diolang-oling oleh ombak. Mesti sentiasa ada. Terkadang ribut badai yang melanda. So macam mana seorang nakhoda dengan timbalan nakhoda nak mengemudi kapal yang besar tu? Subhanallah. Jadi dalam kehidupan berumah tangga ni kita pandang ujian pasti ada. Sedangkan lidah lagi tergigit. So macam mana kita nak balik kepada Allah? Terkadang dengan ujian rumah tangga ni lah akan menguji kesetiaan kita. Kesetiaan bukan pada pasangan saja, tapi setia tak kita sebagai hamba untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Ternyata dalam hidup ini memberi baik akan mendapat balasan baik. Ni semua orang mesti setuju. Kita buat baik, dapat baik. Macam saya dengar cerita cik-cik itulah muslimat. Kahwin dah dekat 40 tahun dah ustazah. Dulu susah tapi sekarang sebab apa? Dalam susahnya masih nak melakukan kebaikan. Jika sudah memberi baik namun belum mendapat balasan baik, saya dah baik dah dengan suami saya tapi suami tak pernah balas kebaikan saya. Terkadang muslimat kerana kita kurang bersyukur, kita tak nampak kebaikan dia. Maka sahabat usah merajuk dengan Allah. Allah kan pasti tunaikan janjinya.
Di dunia yang sementara ini mungkin dia tangguhkan kebaikan kerana dia yang maha baik itu sedang merancang baik yang berpanjangan dan kekal abadi buat kita di syurga Tuhan. Allahu Akbar. Okay, Allah tak pernah mungkir janji. Allah kata sebesar zarah engkau buat baik, aku akan balas. Sebesar zarah engkau buat jahat, aku akan balas. Allah tak pernah mungkir janji. Okay, saya tutup bab yang ini muslimat dirahmati Allah dengan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, jika seorang wanita menunaikan solat 5 waktu, kita baca hadis ni banyak dah asatizah sebut. Kita duk rasa dalam usia sekarang ni alhamdulillah buat dah solat 5 waktu ni. Perbaikilah solat kita, perbaiki, belajar lagi. Berpuasa pada bulan Ramadan buat dah. Muslimat, tadi pagi pun ada seorang muslimat jumpa saya, Ustazah, akak balik kampung baru ni baru sembang dengan adik-beradik teringat bapak dah meninggal 20 tahun lepas. Kami adik-beradik baru teringat bapak meninggal, masa dia meninggal tu Ramadan dia tak puasa. Macam mana tu Ustazah? Lah dah 20 tahun baru teringat. Tanya adik-beradik, macam mana nak ganti ke, nak bayar fidyah ke? Baru teringat dah 20 tahun setelah belajar. Subhanallah muslimat dirahmati Allah. Kan sebenarnya kalau memang dia tak berpuasa bulan Ramadan tahun itu sehingga membawa umur, maknanya memang dia tak sihat. Macam mana dia nak qada pada tahun tu? Maka wajib untuk warisnya menyelesaikan hutang itu dengan fidyah. Fidyah sahaja cukup. Kerana apa? Sebab si sakit tu sampai bawa umur, sampai mati. Jadi siapa nak langsaikan fidyah tu? Fidyah tu sudah berganda sebab tidak dibayar, muslimat dirahmati Allah. Jadi mudahnya akak rujuk lagi kepada yang lain, berapa secupak beras sekarang ni. Okay, gandaan tu bukan pada puasa sebab tuan badan dah tak ada dah. Dah tak payah puasa dah, tapi gandaan itu pada fidyah. Bukan banyak mana pun muslimat kena bayar fidyah ni. Tapi orang bertangguh. Si mati tu dia tak boleh bangkit dah, bisik kat kita. Harta warisan aku kau perhabis dah, sedangkan fidyah aku kau tak settle lagi. Macam itulah adik-beradik berebut harta si mati, anak beranak berebut harta mak ayah si mati. Hutang tak tanya lagi. Sebab tu anak soleh soleha bukan minta mak ayah tu mati cepat. Tapi bila dia tanya, mak ayah bagi tahu kalau ada apa-apa hutang yang Kak Ngah tak tahu, Kak Long tak tahu. Terus terang je, bukan sebab nak mak ayah meninggal, bukan. Bukan nak rebutkan harta, bukan, tapi menjadi tanggungjawab kami. Muslimat dirahmati Allah, sementara ibu dan ayah sempurna akalnya. Nanti bila dah tak ada akal, dah mula dah ada pihak-pihak mengambil kesempatan. Mengawal kemaluan yakni maruah dirinya dan taat kepada suaminya. Ini seorang wanita, maka masuklah dia ke dalam syurga dari mana-mana pintu yang dia kehendaki. Sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, ramai ada kadang-kadang orang tanya, Ustazah kenapa bila kuliah dengan Ustazah ni asyik cerita pasal isteri boleh masuk syurga je. Saya ni tak ada suami tahu Ustazah. Lah, lagilah best muslimat. Kat mana bestnya? Tengok, yang dekat perkataan taat kepada suaminya ni akak tak ada. Maka solat dijaga. Puasa bulan Ramadan, tak cukup puasa, dah qada ke belum? Malam tadi nampak bulan cantik. Cantiknya bulan sabit, kecil, comel, kurus, petanda 1 Jamadil Awal lah tu. Kan tak lama lagi Jamadil Akhir, nak masuk Rejab, Syakban, Ramadan. Dah hujung Syakban, banyak lagi hutang puasa tak ganti. Dah carry forward lagi, muslimat dirahmati Allah kan. Tak apa Ustazah boleh carry forward kan. Aduh sahabat-sahabat, pelik kita. Ada masa 11 bulan kenapa kita tak qada puasa kita. Ada masa yang dulu jahilnya kita, lekanya kita, alpanya kita. Asal bulan Ramadan duduk overseas. Berlaku ni sahabat-sahabat. Saya memang kalau pergi holiday bulan Ramadan je Ustazah. Kenapa? Supaya kat sana tak payah puasa, tak ada siapa marah. Kat sini sekarang ni, ini berlaku. Dia punya penyesalan mengadu. Saya ingat Ustazah tiap bulan Ramadan saya bawa sampai seminggu raya. Saya cakap kat keluarga saya ada kerja penting. Padahal tak nak jumpa adik-beradik semua ni. Masya Allah kan muslimat. Punya bakhil kedekut tu berkira nak bagi duit raya, adat dengan anak-anak buah nak jumpa. Allahu Akbar, manusia jenis macam mana? Saya tak heran bab bakhil tu. Yang saya heran rupanya nak cengkelat daripada bulan Ramadan tu. Tak nak puasa rupanya lari kat sana. Ya Allah cik, syukurlah hidup lagi. So sekarang ni tulah Ustazah asyik gastrik je bila nak ganti puasanya.
Memang muda tu sihat berbanding tua. Sebelum kita datangnya sakit, kita kena taat berbuat. Jadi wahai wanita yang tidak direzekikan Allah berjodoh di atas dunia ini, anda bukan hina. Bahkan ujian ini memuliakan anda di sisi Allah. Dengan apa? Terlepas bab taat kepada suami. Muslimat dirahmati Allah. Tapi jangan, yes, aku senang masuk syurga. Qadar puasa tak qadar-qadar pun lagi. Solatnya hujung-hujung waktu lagi. Muslimat dirahmati Allah. Kemudian hidupnya masih menyusahkan mak ayahnya lagi. Mahram, abang dia tegur, Kak Ngah, apa hal ketat sangat baju ni? Kau diamlah budak kecil, mana kau tahu apa. Padahal muslimat, seorang wanita yang tidak bersuami, siapa yang mesti tegur dia? Adik-beradik lelakinya. Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Walaupun dia budak kecil je, hantar sekolah pasti, Kak Ngah, kenapa merah sangat bibir tu? Kau nak kenapa? Adik dia tanya kan. Kita kena bagi tahu, ya Allah, ini teguran daripada Allah. Allah hantarkan manusia macam ni. Sebab tu kalau ada suami, bang, baju ni lepas PKP macam ketat, okey tak kalau saya nak tunduk ambil barang ni? Tak payahlah pakai dalam rumah je. Abang suka tengok macam ni. Jangan pakai kat luar, pakai dalam rumah je. Sahabat muslimat, Syekh Zainul Asri sebut satu pagi saya dengar kuliah dia. Dia kata kalau perempuan-perempuan yang tak ingin nak pakai skirt, bukan tak boleh. Suami-suami pi bawa beli skirt, beli apa nak pakai. Tapi depan suami. Saya sengih-sengih baca betul, tapi tak ada kerja nak beli skirt semata-mata pakai depan suami. Tak ada kerja muslimat. Maknanya yang pakai tu memang nak tunjuk kat suami orang lain. Itulah dosa. So teringin nak pakai macam mana, beli pakai depan suami. Sebab perhiasan yang cantik-cantik memang untuk ditunjukkan pada suami. Jadi ibadah. Sebab tu kadang-kadang Ustaz Azai sangat rindu duduk dalam PKP. Bukanlah doa bagi PKP lagi, bukan. Sebab apa muslimat kan? Dah elok-elok baju kelawar, kaftan, jap-jap. Hei, pakai baju kurung hari ni. Lama dah tak pakai bang. Lawa pula ke baju kurung dalam rumah. Kan gosok tudung siap-siap. Dah lama sangat muslimat. Okay, jadi kadang-kadang kita tak jujur pada diri. Kita nak cantik di mana? Bukan di hadapan orang yang sepatutnya kita bercantik-cantik. Tapi di hadapan orang yang tak sepatutnya. Okay, jadi kita nak disebut oleh Allah, masuklah kamu ke mana-mana syurga yang kamu kehendaki. Terbuka pintu luas. Gambarkan ini wahai muslimat. Rupa-rupanya ia bermula dengan setia pada pasangan. Okay? InsyaAllah kita mendapat sedikit manfaat daripada pertemuan petang ini. Nanti pertemuan akan datang. Sebab ni last dah. Ni last. Bulan depan saya tak dapat kot bersama-sama. Sebab, okay, kenapa kita buat hari ni diawalkan Kak? Sebab okey, cuti. Okey, nanti kita cerita balik. Saya kata, kenapa lupa dah hari tu bincang? Sebab sepatutnya kita minggu keempat kan. Okay, jadi alhamdulillah kita dapat jumpa juga bulan ni. Dan sahabat-sahabat Masjid Al-Mu'minun tolong doakan 11 Disember ni kita ada 17 orang termasuk seorang OKU full wheelchair yang akan kita terbangkan ke Baitullahil Haram. 11 Disember nak terbang, 10 Disember mereka buat PCR test. Tolong doakan tak ada seorang pun yang sangkut positif COVID. Sebab muslimat mereka dah tunggu lama dah. Fakir miskin, warga emas, OKU. Bercita-cita sangat nak ke Baitullah. Lalu dengan sumbangan orang ramai, muslimat dirahmati Allah, bukannya banyak-banyak, RM1 sehari je dapat merealisasikan. Saya tak dapat gambarkan keterujaan mereka. Sekejap-sekejap telefon, sekejap-sekejap WhatsApp tanya, sekejap berdebar, sekejap tak tidur, sekejap dah demam. Jangan demam dulu, saya katakan. Tunggu nanti dah selesai umrah balik Malaysia nak demam tak apa. Risau juga demam-demam ni sebab nanti mereka kena PCR test. Orang nak buat umrah 4 kali termasuk sampai balik ke Malaysia. Tapi dia kata tak payah risaulah Ustazah, nampak je macam ngeri 4 kali. Dekat Saudi tu dia calit-calit je kat hidung kita. Bukan macam KKM kita disebutkan. Ini rahsia tau, jangan cakap kat orang. Kan muslimat. Macam sentuh-sentuh je kat hidung. KKM punya dahsyat masa buat dekat Malaysia. Tak apalah, maksudnya kita ni berjaga-jaga. Daripada kat sana muslimat insya-Allah sampai sekarang semua jemaah umrah ni kita tak dengar apa-apa lagi berita. Okay, semoga yang berhajat sangat. Okay, kita tahu semua kita berhajat tapi kita dah pernah sampai. Ibu-ibu tu ada yang usianya 70 tahun tapi tak pernah sampai. Okay, berharap sangat, saya harap sangat supaya Allah pilih mereka menjadi tetamu Allah pada kali ini. Okay, jadi insya-Allah terima kasih banyak. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi